Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa lakal hamdu ya rabbal alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita boleh berjumpa dan telah kita solat maghrib secara berjemaah. Kemudian kita nak sambunglah kuliah kita yang telah lalu, yang telah kita tinggalkan pada bulan yang lepas. Di mana malam ini kita akan masuk tajuk yang baru lah. Saya rasa last hari tu kita dah habis sambungan tu dah kan? Betul tak? Betul tak? Sambungan tu saya dah baca kan? Dah habis dah kot rasanya. Sambungan tu saya dah ada baca tak? Saya tengok bukti tadi tak habis. Dah kan? Baik, malam ni kita masuk tajuk yang baru. Itulah tajuk yang ujung lah, hampir ujung lah ya. Kita ada babun najasah. Kemudian kita ada babu al-haid. Ada dua bab ni adalah babul haidhi wan nifas wan istihab. Jadi malam ni kita masuk bab yang kedua, terakhir lah ya, iaitu babun najasah, bab najis. Ataupun juga disebut sebagai babul aqzar. Najis lah tu ya. Al-aqzar jamak qazir, yang ni najis, jamak qazir. Baik. Di sini saya notakan najis itu ada tiga: mughallazah, mukhaffafah dan mutawassithah. Ini dia panggil pembahagian najis ya. Kategori najis ataupun klasifikasi najis. Saya nota yang simple kan, bukan timah pun tak ada, terus masuk kepada faham. Sebenarnya babun najasah bersabit dengan bab kenajisan ni. Dalam buku-buku fiqh kebiasaannya ulama akan memukaddimahkan dengan beberapa perkara ya. Pertama ialah wujub izalatin najasah. Tu waktu kita tahu waktu satu sebenarnya. Pasal apa kita nak kenal belajar bab najis? Mesti ada sebab dia. Betul tak? Sebabnya ialah kita wajib menyucikan najis. Itulah sebabnya wujub izalatin najasah. Itu biasa dalam mukadimah dia ya. Ataupun hukum menghilangkan najis, wajiblah. Terutama bila kita nak melakukan ibadah kepada Allah yang tidak sah jika ada ia. Ada sebagai ibadah dia mensyaratkan kita bebas daripada najis. Of course lah semayang. Tawaf umpamanya ya. Kerana tawaf juga adalah semayang. Jadi wajib menghilangkan najis, wajib membersihkan diri, pakaian atau tempat kita nak ibadah tu daripada najis. Kenapa wajib? Sebab ada perintah supaya kita membersihkan diri dan hal-hal seumpama itu daripada najis. Ya. Secara umumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Muddathir ayat keempat, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Ya. Kata Allah, ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut. Qum fa'anzir, bangun dan sampaikanlah berita. Ya, qum fa'anzir. Kita belajar Bashir dan Nadhir. Dua tu adalah sifat Rasulullah SAW ya. Yang penting juga ya. Dan dalam banyak-banyak sifat Nabi, kalau kita belajar dalam akidah lah ya. Tak tahu lagu belajar akidah sifat 20 belajar tentang sifat tu. Biasanya 4 sifat je, wujud, amanah, tabligh, fatanah. Betul tak? Kita tak belajar. Tak belajar sifat 20. Siapa tak belajar?
Tak sah iman tu. Katanya lah, saya tak tahu dah pun. Sidik, amanah, tabligh, fatanah, sifat wajib bagi Nabi. Mungkin pok basic je kot. Sebenarnya banyak lagi sifat yang wajib bagi Nabi. Al-bisyaratu wan nazarah, memberitahu berita gembira dan berita sengsara juga wajib bagi Nabi. Kalau dia tak sampaikan yang itu, dia tak buat kerja dia. Jangan dia ingat sifat wajib Nabi 4 saja. Macam sifat 20 jugalah. Jadi ingat sifat Allah 20 saja. Allah ada banyak atribut, sifat-sifat dalam Quran, dalam hadis Nabi, ya. Mungkin sifat ada hubung kait dengan ilmu kalam lah tu, ya. Baik. Apa mana tadi? Qum fa anzir. Bangun dan anzir, bagi tahu berita sengsara. Yang ni bagi orang yang engkar dan tak mahu menerima Rasulullah ataupun ajaran. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhan kamu besarkanlah dia. Ya, kalau kita belajar bab sembahyang esok, dalil kita wajib bertakbir. Bila kita sembahyang kan wajib takbir, Allahu Akbar. Tu ada dalilnya pun dalam Quran. Wa rabbaka fakabbir, dan besarkanlah Tuhanmu. Kan kita masuk sembahyang kan takbir dulu kan. Itulah dalilnya. Ayat lain saya tak tahu aku. Tapi setahu saya kalau dalil takbir ayat Quran itu sajalah, ya, wa rabbaka fakabbir, dan besarkanlah Tuhanmu. Ya. Kita bila sembahyang besarkan niat, besarkan Allah tu. Ya. Kita duk cari niat tak jumpa-jumpa. Kat mana niat? Kan? Baik. Punya nak tahqiq niat kan. Bahasa peluman. Akhirnya jumpa niat, tapi maksud kepada takbir tak jumpa. Mana tadi? Wasiyabaka fatahhir, wa rabbaka fakabbir, Tuhanmu besarkanlah dia. Wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah ia. Walaupun Allah Ta'ala memerintahkan supaya kita membersihkan pakaian, tapi ia tertaluk kepada semua perkara yang bersabit dengan pembersihan daripada najis. Wasiyabaka fatahhir, dan sucikanlah pakaianmu, yakni daripada najis. Dan of course lah bukan pakaian saja, di kita, tempat kita dan seumpamanya. Itu dalilnya. Kalau hadis Nabi banyaklah, ya. Dalam hadis Imam At-Tabrani dan selainnya daripada Anas bin Malik, kata Nabi, tanazzahu anil baul, hendaklah kamu bersuci ataupun menyucikan diri daripada al-baul, kencing. Fa inna amma ta'azabil qabri minhu. Hadis ni kalau kita buka mana-mana buku, mana-mana mazhab pun mesti dinukilkan, ya. Di mana perintah Rasulullah supaya kita membersihkan diri dan pakaian daripada al-baul, air kencing. Ada tempat pun, ya. Tanazzahu anil baul, bersihkanlah daripada kencing. Perintah kan, ya, perintah tu wajib. Fa inna ammata azabil qabri minhu. Ya, bagi pun nak baca betul juga. Kan ni zaman orang cari salah je kan. Salah kita bagi satu patah pun dia jadi isu juga. Fa inna ammata azabil qabri minhu. Kerana sesungguhnya sebahagian besar daripada azab kubur ialah daripada al-baul minhu, yakni daripada kencing lah, ya. Boleh jadi dia kencing tak basuh, dia kencing tak basuh kan. Di sisi majoriti lah, ya. Sebab sebahagian ulama kata tak wajib kencing, tak wajib basuh pun. Bagaimana air kencing tu tak pergi jauh daripada tempat dia keluar. Umpama yang standard dalam mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi lah kita kata, istinja tak wajib. Majoriti kata wajib lah. Hambali baik, Maliki baik, Syafi'i baik. Kalau kita kencing atau kita berak tak basuh, tak sah sembahyang dan berdosa. Saya pernah baca dulu hadis Ibnu Abbas, Nabi kata orang ni tak kencing. Macam tu lah cerita dia. Jadi wajiblah di majoriti bersandar pada hadis itu. Dan mungkin ada hadis atau sandaran yang lain. Tapi Abu Hanifah dia kata tak wajib, ya. Selagi mana dia tak pergi jauh lah. Kencing tak masuk tak apa, tapi dia tak pergi lebih daripada kemaluan kita. Kalau kemaluan lelaki, zakar tu lah, dia tak pergi lebih daripada hasyafah. Mana
Kan biasa kita kencing, mana ada pergi jauh, kat situ je. Kan. Kecil-kecil letak sikit dah. Selesai. Tak payah basuh. Kan. So semayang dia kata. Pasal dia tidak wajib lah. Tapi jangan ikut pula. Saya bagi tahu maklumat ni supaya kita tahu. Adalah maklumat sikit pendapat para ulama ni. Kan. Dia jangan buat macam tu. Sebab majoriti kata wajib. Ya. Dan Nabi pun kata tanazzahu anil baul. Sucikanlah daripada kencing. Sucikanlah tu termasuk berstinja juga. Of course lah hadis Ibn Abbas saya pernah baca dulu pun merujuk kepada istinja. Mana kita kena istinja lah ya. Berak pun sama juga, istinja tak wajib dia kata. Selagi mana dia tak keluar daripada halaqat tubuh. Punggung kita tu tempat keriput tu. Selagi tak pergi jauh dia tak wajib ya. Tapi majoriti kata wajib lah. Dan siapa-siapa yang tidak beristinja tidak sah ibadat, tidak sah sembahyang ya. Dan dia berdosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nak cerita wajib lah ya, wajib bersuci daripada najis. Wajib mensucikan diri, pakaian ataupun tempat untuk kita buat ibadah daripada najis. Hukum dia wajib lah ya. Tanazzahu 'anil baul fa inna amati azabil qabri. Azab kubur banyak datang daripada al-baul lah. Jadi boleh jadi dia kencing tak basuh satu. Ya, walaupun ada ulama kata basuh kencing tak wajib, tapi majoriti kata wajib. Dan jika kita tak basuh kencing, boleh jadi tertakluk kepada hadis itu. Ya. Dan boleh jadi juga dia kencing, air kencing dia kena pakaian dia. Kan? Maka tak salah ibadahnya. Ya. Baik itu Nabi kata bila nak kencing cari tempat yang lembut. Idza bala ahadukum falyartad. Macam tadi tu. Idza bala ahadukum falyartad li bauli. Ada Abi Daud. Ya. Hadis Abu Sarjas. Nabi kata jika seseorang, hadis Abu Hurairah. Jika seseorang itu kencing, hendaklah dia kencing di tempat yang lembut. Untuk apa? Supaya air kencing itu tak ngecik balik lah kena pakaian kita ya. Samalah kalau kita dah tanda pun memanglah kita kencing dalam lubang tu kan. Kadang-kadang air kencing tu jatuh tempat keras tu, dia akan percik ya. Jadi pastikan air kencing tu jatuh tempat air tu. Jadi dia tak adalah ngecik sangat kan. Kadang-kadang kita nak jaga kaki seluar kita lipat. Itu satu benda yang bagus ya. Satu benda yang bagus ya. Ataupun kita tarik sikit kaki seluar bagi naik. Sebab biasa kalau kita keluar tanah basuh kaki atau seumpama tak naklah air itu mercik. Walaupun tidak najis, tapi kita tak nak pakaian kita tu jadi basah sikit tak mau ya. Itu satu benda yang bagus. Jadi boleh jadi dia kencing tak basuh, jadi najis tu kena pakaian dia, maka tak sah lah ibadat. Maka Allah Taala kata wa thiyabaka fatahhir, sucikanlah pakaianmu daripada najis. Kalau sikit-sikit ustaz, sikit-sikit tak apalah, pasal air kencing yang sedikit, yang mercik-mercik jugalah, dipanggil rasyashul baul ya, itu dimaafkan ya. Kata dalam standard mazhab Syafi'i yang dinukilkan oleh Az-Zuhaili dalam Al-Muhtamad fi Fiqh Syafi'i, standard mazhab Syafi'i itu beliau memasukkan rasyashul baul, percikan-percikan kencing yang sedikit, minan najasat al-ma'fu anha, najis yang diberi kemaafan. Kalau percik banyak sangat kita nampak, itu tak boleh lah. Kecil, ini percik sikit-sikit dimaafkan ya. Pasal najis pun ada dimaafkan juga. Ada orang mungkin lepas dia kencing, mungkin dia ingat ada ngecik kot, dia pun cium ada bau hancing ya. Maka hendaklah dia merenjih-renjihkan mana bagi hilang yang hancing itu. Tapi tak payahlah cium, asal kencing je cium, asal kencing je cium kan? Tak perlu pun kalau dia tercium ada bau hancing ya. Tapi kalau dia rasa percik, dia pergi cium, tak ada bau, maka dimaafkan. Atau kalau percik sikit pun, kalau ada bau sikit-sikit pun, saya kira dimaafkan juga. Sebab dia sedikit, mana tak perlu cium pun, tak perlu cium-cium kan. Ada juga orang mengajar, dia kata kencing semayang sekarang ni banyak orang tak dia kata dia kata orang sekarang ni semayang banyak tak sah. Sebab lepas kencing, air kencing dia keluar. Kalau tak percaya, cuba cium seluar dalam, dia kata lepas kencing. Pergi cium buat apa kan?
Mesti bau lah kadang-kadang tu. Sebab kadang dia keluar juga kan. Kalau setitik pun dah ada bau. Tak perlu. Itu dipanggil takalluf. Kalau kita dah kencing, kalau kita dah istibrak, dah urut kemaluan kita 3 kali, that's it. Hatta kalau kita ikut sebagai ulama macam Imam Ibn Taymiyah, tak payah urut pun. Kencing dah basuh. Habis kalau keluar-keluar tu dimaafkan. Kerana dia termasuk dalam umumul balwa, benda yang susah nak dielakkan. Sementara hadis-hadis pasal istibrak tidak sahih. Hadis urut kemaluan tak sahih. Idza bala hadukum falyantur zakarahu salasa. Hadis Abi Daud ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Itu tidak sahih. Jadi kata istibrak tu tak perlu mengurut-ngurut kemaluan. Bahkan dia kata bid'ah. Mengurut kemaluan bid'ah, dia kata lah. Tapi jangan ikut pula, saya bagi info je ni. Jangan sebelum ni kencing urut, lepas tu dah tak urut dah. Urut 3 kali je. Yang lebih pula, jadi was-was pula. Kan? Dan tak perlulah nak berdahan atau seumpamanya. Tapi tak salah. Ada sebagai ulama, katanya ada sebagai ulama kata berdahan tanahnuh boleh. Okeylah, tak apa dah ya. Tapi jangan sampai tahap membawa was-was saya. Kalau asal kencing je berdahan, asal kencing je berdahan, asal berdahan dia kencing, boleh, tak ada masalah. Tapi jangan sampai tahap was-was. Kalau was-was tak bagus saya. Dan itu antara illah atau sebab kenapa Al-Imam Ibn Taymiyah kata tak perlu urut dan seumpamanya. Pasal dia kata pertama tidak ada nah yang sahih, yang kedua boleh bawa was-was. Kan? Ada orang tak cukup dengan 3 kali urut, Nabi kata urut 3 kali je. Berapa kali kita urut? 10 kali urut. Dia kata tak perlu. Dia lah kata macam tu, itu pendapat dia lah ya. Baik. Balik kepada yang tadi. Kat mana tadi? Kat mana Syah keluar ada urut tu? Lupa. Jadi tanazahu 'anil baul fa inna 'ammata azabil qabri minhu. Banyak lagi hadis yang lain, antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abi Daud daripada Abu Sa'id Al-Khudri, di mana Nabi SAW tengah semayang bersama sahabatnya. Tiba-tiba di tengah semayang Nabi membuka kasutnya dan Nabi letak di sebelah kiri. Ya, sallan Nabi bi ashabihi fa khala'a alaihi falamma ra'an nasu dzalika al-qawni 'alahum falamma shalla qala ma hamalakum ala ilqa'ikum na'alakum qalu ra'ainaka alqaitana 'alaika fa alqaina ni'alana fa qala nabi atani jibril fa akhbarani bi anna fihi ma qazaran. Abu Sa'id kata Nabi semayang pada sahabat, Nabi buka kasut letak sebelah kiri, kami pun tengok begitu, kami pun buang kasut. Ikut Nabi betul lah, Nabi buang kasut, dia pun buang kasut juga. Bila habis semayang, Nabi kata, pasal apa kau buang kasut? Sahabat kata, kami buang kasut sebab kami lihat kamu buang kasut. Sahabat memang dia ikut je Nabi, especially dalam hal semayang ni. Kalau Nabi buat macam tu lah. Nabi semayang Zuhur 2 rakaat, Nabi salam, pakai salam Nabi. Tak ada tegur subhanallah apa. Tak tahu lah kot, sebelum tu tak ada syariat tu, tak ada lagi. Tapi sebab takut-takut tengah semayang, turun syariat, dikurangkan semayang. Pasal Nabi kan menerima wahyu, takut-takut wahyu mari masa semayang. Jadi ikut je lah kan. Tapi bila tahu benda ni Nabi lupa, Nabi semayang balik, tambah lagi 2 rakaat. Sama kes ni pun, takut-takut tengah semayang, Nabi terima wahyu, suruh buka kasut. Pasal Nabi semayang pakai kasut. Sebab tu Imam Syaukani rahimahullah dalam Tuhfatul Zakirin, dia kata antara sunnah yang orang jarang amal lah, iaitulah solat dengan memakai kasut. Tapi kita jangan masuk semua pakai kasut pula kan, masuk masjid. Maksudnya bila kita pergi camping, pergi mana-mana, kita nak semayang, digalakkan kita semayang dengan kasut ya. Ia adalah sunnah Rasulullah SAW. Majlis surau ni tengok keadaan lah ya. Keadaan sekarang memang tak benar kan, keadaan dulu lain. Tapi di tempat-tempat yang lain, sunnah Rasulullah semayang dengan kasut ya. Lagi pula ia menunjukkan kemudahan Islam. Islam ni very easy. Pakai kasut pun boleh semayang, pakai selipar pun boleh semayang. Kau ada najis tak? Tengoklah, kalau ada najis basuh, kalau tak ada semayang. Sebelum ni dah pernah pijak najis, tak basuh pun,
Ataupun bila nak sembahyang cium kasut. Payahlah cium. Tengok ada tak ada je. Kan? Iza dakhala ahadukumul masjid falyaqlaq na'layhi fa in kana fa ra'a fihi azan falyamsahu bit-turab fa inna lahu tahur. Nabi sebutlah ada Abi Daud, kalau kamu nak masuk masjid daripada Abi Hurairah, kamu tengok kasut kamu kalau ada najis, sentak-sentakan dengan tanah, ia adalah suci, Nabi kata. Nabi pun tak suruh basuh, sentak dengan tanah saja. Kalau ada, kalau tak ada tak apa. Sebab bumi ni kan ejen pembersih, dia macam air juga. Bumi, saya dah pernah baca hadis Jabir tu kan. Jadi boleh sembahyang kasut. Jadi hadis itu, jadi Nabi kata, tengah sembahyang tadi Jibril datang beritahu aku yang di kaki aku ada najis. Aku buka lah kasut tu, aku letaklah sebelah kiri. Maka di atas hadis itu menunjukkan bahawa wajib membersihkan pakaian kita juga daripada najis. Ya. Kalau kencing tadi badan, tanazzahu 'anil baul fa inna 'ammati azabil qabri. Sucilah daripada kencing, azab kubur datang daripadanya. Itu lebih kepada diri lah ya. Hak ni kepada pakaian. Tempat juga kena suci juga. Wajib membersihkan tempat untuk kita sembahyang, ya. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran pun ada sebut. Macam ayat tu. An-tahira. Macam ayat tu, lupa. Macam mana je? Buka-buka je. Surah Al-Baqarah. Cerita Nabi Ibrahim bila dia buat Kaabah. An-tahira baiti lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'i sujud. Mula-mula tu ana lupa. Macam ayat tu. Tak itu je. Lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'i sujud. An-tahira, tak apalah ana ambil ujung je. An-tahira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'i sujud. Allah Taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam supaya membersihkan Baitullahil Haram untuk orang-orang yang tawaf, untuk orang-orang yang beriktikaf dan untuk orang-orang yang sujud. Walaupun ayat ni khusus kepada Baitullahil Haram, tapi Baitullahil Haram adalah masjid, tempat solat. Jadi mana-mana tempat solat, of course lah masjid mesti bersih daripada najis. Tempat nak solat tu, ya, mesti bersih. Jadi badan kita mesti bersih daripada najis. Kita istinja, ya, dan tak ada najis-najis terkena badan kita. Pakaian kita pun kena bersih daripada najis, ya. Melainkan najis-najis yang dimaafkan. Tempat ibadah kita juga mesti bersih daripada najis. Kalau kita sembahyang, tempat mana tak boleh ada najis tu, ataupun bila ada najis jadi tak sah sembahyang, tempat ada kontak dengan badan kita lah. Kalau kita sembahyang kan, memang ada najis, tapi najis tu tak kena badan kita, tak kena area badan kita, dia tak memudaratkan sembahyang kan. Syekh Nawawi kata lah, bila kita sembahyang najis ada di hadapan kita, as long as kita tak sujud atas najis tu, tak kena badan kita, tak kena tangan kita, tak kena kaki kita, dia tidak membatalkan solat, ya. Jadi tempat kita semayang maksudnya tempat kita berdiri, tempat kita sujud, kita letak tangan, letak kaki, letak kepala tu, area tu tak boleh ada najis. Tapi kalau kita sujud, sebelah kepala kita ada najis, sah tak? Sah. Tak kena kepala kita pun, tak kena tempat sujud tu. Ataupun kita berdiri kan, kat sebelah kaki kita ada najis kan? Suku inci je, sah tak? Sah lah, dia tak kena kaki kita. Hatta kalau di tengah kangkang kita pun, kalau tak kena badan kita semasa kita berdiri, semasa kita duduk, maka dia tidak menjejaskan sahnya sembahyang. Kerana yang dimaksudkan dalam tempat kita sujud dan tempat kita sembahyang ialah tempat kita kena tu, bila kita sembahyang, sama ada kena badan kita atau kena pakaian kita. Walaupun di dekat kita, walaupun berada di sekitar kita, tapi badan kita tak kena, pakaian kita tak kena, maka tidak menjejaskan solat. Sah lah ya. Dia jangan ada tempat kita sembahyang, mana tempat kita berdiri, kaki kita dan pakaian kita sekali kadang tak sentuh kaki kita, tapi sentuh hujung pakaian kita, tak sah dah.
Allah. Baik, itu dia perkara yang pertama, wajib berlepas diri daripada najis pada diri, pada badan dan juga pada diri, pada pakaian dan juga pada tempat ibadat. Ya. Itu kalau kita semayang di rumah kita, dia kata apa, tak wajib lah. Tapi kalau najis lah masjid, tempat-tempat semayang macam surau ni wajib dibersihkan, walaupun tak ada orang semayang pun. Ya, kalau rumah kita lain lah, tempat kita nak semayang tu je wajib bersih. Tapi lain pada tu, kalau ada najis tak wajib dibersihkan, ya, dan tak menjejaskan ibadat semayang kita pun. Tapi kalau masjid, surau, wajib lah, ya. Pasal membersihkan masjid daripada najis adalah wajib, bukan kerana semayang tu, kerana masjid tu sendiri, ya. Macam ayat yang Allah Ta'ala sebut tadi lah, ya. Dia bukan dalam konteks semayang, dia dalam konteks tempat tu. Baitullahil Haram, dia masjid, maka dia perlu dibersihkan. Masjid-masjid biasa tak boleh ada najis lah, ya. Sebab tu orang ada haid tak boleh masuk masjid, sebab dia bawa najis. Darah haid sepakat ulama najis. Belum ada khilaf lagi lah, ya. Saya dah bahas dulu masa haid belum bahas. Masa apa, masa mandi wajib tu, saya dah sebut dah. Orang haid masuk masjid kan. Kalau dia tak boleh jaga darah haid, sepakat ulama tak boleh masuk. Tapi kalau dia boleh jaga, ada khilaf, ya. Sebagian membenarkan, sebagian tak membenarkan. Baik. Masjid tadi, ya. Masjid lain, ya. Masjid mesti dibersihkan secara mutlak. Amaran Nabi bibina'il masjid wa ayyunazzaf wa ayyutayyab. Selain pada ayat Quran tadi, hadis Nabi adalah beberapa hadis yang Nabi suruh bersihkan masjid, ya. Kata Aisyah, Nabi suruh bina masjid, Nabi suruh dibersihkan, dan Nabi suruh dia diwangikan, ya. Jadi wajib, ya. Dan tak boleh bawa najis yang kat luar masuk dalam masjid. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, diharamkan membawa najis masuk ke dalam masjid, ya. Macam mana dia kata tu? Dilarang membawa masuk ke dalam masjid jika ia bimbang mengotori masjid. Tapi kalau boleh dijaga najisnya, harus. Itu kata anak upain amin najasa. Mana nak masuk macam anak kita lah, pakai pampers kan. Kadang-kadang dia kecil lap tu, nak masuk masjid kena buka tau. Sebaik-baiknya buka, tapi kalau tak buka tak apa. As long as dia punya pampers tu tak mengotorkan masjid, ya. Kalau boleh buka bagus, kalau tak buka pun tak apa, ya. Ikut kata Nawawi itulah. Dia sama juga dalam konteks haid tadi lah, ya. Kalau dia tak boleh jaga haid, sepakat ulama tak boleh masuk. Tapi kalau dia boleh jaga, ulama tak sepakat. Tapi majoriti kata haram lah, ya. Secara amnya, walaupun jika dibahas dari satu persatu, pendapat yang kata harus tu juga ada hujah yang bagus. Baik. Itu bab mukadimah lah, ya. Pertama, wajib membersihkan diri daripada najis, ya. Itu nombor satu sekali. Yang kedua yang perlu kita tahu juga, al-aslu fil asya' at-taharah hatta tasbut an-najasah. Itu paling penting juga. Pertama, wajib membersihkan daripada najis. Yang kedua ialah asal-asal sesuatu itu suci, melainkan jika dibuktikan ia najis. Dia satu kaedah yang besar dalam syarah, ya. Selain ia merujuk kepada hadis Nabi SAW dan ayat Quran, ia juga merujuk kepada hadis yang pernah saya baca pada tuan-tuan dulu. Al-ardu kulluha masajid illa al-maqbarah wal hammam. Hadis Jabir dalam Sahih Muslim tu kan. Ini hadis Jabir dan hadis Abi Daud. Nabi kata wa ju'ila lil ardu masjidan wa tahura. Dijadikan bagiku masjid semua suci. Dijadikan bagiku semua bumi adalah suci. Kan? Siapa-siapa yang masuk waktu semayang, Nabi kata semayanglah. Bumi ni asal dia suci, ya? Sama juga, bukan bumi saja. Di atas hadis itu merujuk juga kepada merujuk juga bahawa semua benda adalah suci, melainkan jika dibuktikan najis. Macam bumi tadi lah. Nabi kata asal-asal bumi itu adalah suci, ya. Maka semayanglah.
Itu kelebihan Nabi kita berbanding Nabi-Nabi yang lain. Kalau Nabi dulu tak. Kata Imam Qurtubi rahimahullah, umat terdahulu dia terbalik. Asal-asal bumi itu najis, melainkan jika dibuktikan ia suci. Susah tu. Kita senang, asal-asal bumi itu suci, melainkan jika ia dibuktikan najis. Samalah dalam hal-hal yang lain. Asal-asal pakaian itu suci, melainkan dia dibuktikan najis. Jadi kalau tak ada najis, okey, dan jangan dicari-cari lah. Al-aslu fil asya' at-taharah hatta tasbut an-najasah. Setiap perkara itu adalah suci, melainkan jika sabit najisnya. Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi dalam Al-Muhalla kata beliau, man idda'a najasatan falam yusaddaq hatta ya'ti bidalil binassin qur'ani au sunnah sahihah. Kata Al-Imam Ibn Hazm, kalau orang tu mendakwa najis, jangan dibenarkan dia, melainkan jika dia membawa dalilnya. Dalil ni makna bukti lah, kan? Saya tu dalam Facebook pasal dalil. Saya kuliah sejam lah, tapi ada saya sentuh pasal dalil sikit. Masuklah tu, bergaduh-gaduh lah tu. Tanya Karudin lah, dia pun masuk jawab juga. Pasal dalil pun nak kecoh. Allah, sentuh sikit je kan. Legit sangat sentuh lah dalil pasal apa? Pasal banyak orang jahil. Cerita gitu je. Ataupun orang yang mungkin ada ilmu lah, tapi tak melihat kepentingan dalil. Sorry to share lah, biasanya sorry to share lah, aliran tradisional lah. Dia pun tak payah dalil. Lepas tu kadang ada senang merepek juga. Tak ada dalil, memang banyak merepek lah. Itu cerita dia. Baik. Sahabat Nabi pun ditanya dalil, takkan kita apa lah sangat, kan? Takkan tu lebay, tu syekh, ustaz. Merepek semua. Mana tadi? Kata kenapa? Ibn Hazm kata, sesiapa yang mendakwa najis, hendaklah dia tidak dibenarkan, melainkan dia membawa dalilnya, yakni buktinya. Dalil-dalil ini bukti lah. Dalil ini madalla ala syait, al-mursyid ila al-matlub, tu makna dari sudut bahasa dia. Ada orang tanya dalil, tanya balik, dalil tu apa dari sudut bahasa apa gitu. Orang nak dalil bagi je lah. Soal dia dalil bahasa, dalil cara bawa, menyusah-nyusah kan. Tak dia nak complicate the issue. Baik. Jadi dalil ni mana bukti. Kalau orang tu kata benda ni najis, ataupun ada najis pada dia, ataupun begitu ataupun begini, Ibn Hazm kata jangan kamu benar, melainkan jika dia membuktikannya, sama ada dengan nas Al-Quran ataupun dengan sunnah Nabi yang sahih. Ibn Taymiyah rahimahullah dalam Majmu' Al-Fatawa juga menegaskan benda yang sama. Al-Asya', dia kata ittafaqal fuqaha ala anna al-a'yan ala taharah hatta tutahaqqaq najasatuha. Itu kalam dia dalam Majmu' Al-Fatawa. Telah sepakatlah para ulama bahawa sesuatu ain, sesuatu benda itu adalah suci, melainkan jika dia ditahqiqkan najisnya. Mana bukan syak, bukan agak-agak betul-betul benda tu ada najis, barulah kita kata benda tu ada najis. Kalau tidak, dia kekal di atas kesucian. Kalau Allah Ta'ala buat asal-asal benda itu najis, melainkan dibuktikan dia suci, susah kita, salah kita. Tapi nasib baik Allah Ta'ala buat macam tu. Pasal Nabi katalah hadis Muslim, inna dina yusrun, hadis Bukhari kan, agama ini mudah. Sama juga bila kita kata agama ini mudah, ada orang tak suka juga perkataan tu, takut orang ambil mudah kan. Simplify lain, over simplify lain. Bila kita kata agama itu mudah, bukan over simplify, itu simplify. Cara bahasa pun dah jelas. Baik. Mana tadi? Dua kan? Sama juga Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah menegaskan benda yang sama. Jadi kita boleh kata ijma' seluruh ummah bahawa sesuatu itu adalah suci, melainkan dibuktikan najisnya.
Very easy. Ya. Dua. Tiga, apa lagi? Dua tu cukup lah pada dia ya. Baru nak masuk bab najis lah ya. Najis ada 3 jenis. Mughallazah, mukhaffafah, mutawassithah. Ada orang kata ni pembahagian atau perkelasan dalam mazhab Syafi'i saja. Tidak tepat. Kerana perkelasan ini juga ada dalam mazhab-mazhab yang lain. Hatta Imam Abu Hanifah rahimahullah dan ulama-ulama Hanafi juga membahagikan ada mughallazah, ada mukhaffafah. Mutawassithah tidak ada. Tapi masih ada prinsip mukhaffafah, mughallazah. Mukhaffafah, mughallazah. Ya. Dalam mazhab yang lain, umpama mazhab Imam Malik juga ada idea sedemikian. Walaupun mereka berbeza-beza definisi. Imam Syafi'i of course lah ya, mazhab ini membahagikan kepada 3, bukan 2. Dia tambah lagi mutawassithah. Ya. Al-Imam Abu Hanifah dia kata mughallazah ni ialah najis yang ada nas dan tidak bercanggah dengan nas-nas yang lain. Makna jika ada suatu nas yang menunjukkan sesuatu itu najis dan tidak ada nas lain yang menyanggahinya, maka dianggap sebagai najis mughallazah, najis besar. Contohnya air kencing, al-baul ataupun al-ghaid, berak, najis, tahi. Ada nas yang mengatakan ia najis dan tidak ada nas yang menyanggahinya, maka dia kata itu mughallazah. Kencing, berak, darah, itu semua dia kata mughallazah. Darah tak, darah ada percanggahan sikit. Mukhaffafah selain daripada tu lah. Dia very simple. Ada sebagai ulama pula dia kata najis mughallazah ni najis yang diijma'kan. Adapun najis mukhaffafah ialah najis yang berlaku khilaf padanya. Sebab hak ijma' ni lebih sedikit berbanding yang tidak diijma'kan. Kalau ulama sepakat hak mana najis, sebenarnya lebih sedikit berbanding hak tidak sepakat. Banyak orang tak sepakat. Kalau kita ikut dalam buku-buku fiqh, menurut ayat Quran ataupun hadis Nabi SAW yang disepakati ni saya ingat tidak banyak. Tapi hak tak disepakati banyak. Hatta dalam mazhab Syafi'i dinyatakan ada 12 najis kurang-kurangnya. Kedua-dua belah itu yang sepakatnya hanya 3 atau 4 saja. Yang lebih itu tidak sepakat. Nanti kita akan jelaskan. Baik. Mazhab Syafi'i dia lain pula. Mughallazah ni anjing dan babi. Najis berat lah. Pasal apa berat? Kerana ia merujuk kepada cara pembersihannya. Berat lah kan nak cari tanah. Jadi dia kata berat lah. Mughallazah. Mukhaffafah, najis yang ringan. Air kencing. Budak-budak lelaki bawah umur 2 tahun tak makan selain daripada susu ibu. Ya. Tak wajib dibasuh tapi direnjih-renjih sahaja. Itu masuk mukhaffafah. Najis juga. Kita ada cucu umur 2 tahun lah contohnya. Dia kencing atas kaki kita. Kita tak basuh pun, kita renjih saja. Tak apa. Pasal ia najis yang dimaafkan. Sebagian kata tak najis. Tapi yang standard dia najis yang dimaafkan. Ya. Syarat dia budak lelaki bawah umur 2 tahun dan dia tidak makan selain daripada susu ibu. Susah juga ya, bawah 2 tahun tak makan melainkan susu ibu. Mana ada? Kan? Doktor pun 6 bulan dia bagi. Lepas 6 bulan dia benarkan. Itu doktor banyak orang dia ikut. Kita dulu lahir-lahir mak kita dah suap dah nasi. Kan? Anak kita pun umur berapa hari mak kita dah suap dah sikit-sikit nestem lah. Tak boleh lah. Dia mesti susu je. Mutawassithah selain daripada itu, selain daripada anjing, dan babi, selain daripada air kencing, budak lelaki bawah 2 tahun tak makan melainkan susu ibu. Ummu Qais radhiyallahu taala anha dibawa anak dia kepada Rasulullah. Sahih Bukhari. Kemudian cucu dia kencing, anak dia kencing atas paha Rasulullah. Rasulullah dia mesra dengan budak ni. Atat ila Rasulillah bibnillah as-saghir. Fa akhazahu Rasulullah fa ajlasahu fi hijrihi fa bada ala thawbi. Fa da'a bima'in fa nadahu wa lam yantahu. Dia kencing atas paha Nabi, Nabi ambil, Nabi tak riba kan. Kemudian dia kencing atas paha Nabi. Nabi pun ambil air, Nabi rinji-rinji, Nabi tidak membasuh. Ada lagi hadis Abu Samah, ada Ali bin Abi Thalib. Tapi nak merujuk itu hadis mukhaffafah. Selain daripada mughallazah, anjing babi, selain daripada mukhaffafah itu mutawassithah. Mutawassithah banyak lah ya.
Majoriti najis ni mutawassithah. Dalam mazhab Syafi'i lah ya. Baik, pertama najis anjing dan babi. Itu mughallazah. Najis anak kecil lelaki yang tidak minum dan makan selain susu ibu, itu mukhafafah. Selain dua najis di atas, itu mutawassithah. Mutawassithah ni banyak lah ya. Kecing kita, berak kita, darah tak kisahlah darah kita, darah haiwan ya. Melainkan darah-darah yang sedikit sangat, macam darah nyamuk. Darah nyamuk darah juga, najis juga sebenarnya, tapi dia dimaafkan kan. Lepas tu kalau kita kuku nyamuk ada darah, tak basuh tak apa, boleh sembahyang. Jalan-jalan terpijak nyamuk, darah kan. Ataupun tengah sembahyang, darah, alamak, sembahyang dia tak apa ya, dia najis yang dimaafkan. Pasal itu disebut darah apa dia panggil ya? Dia panggil dam nafs ma la sa'ila lahu. Darah haiwan yang tidak mengalir. Darah nyamuk tak mengalir dia kata. Jadi berbeza dengan haiwan yang darah dia mengalir. Kalau lembu kan, dia luka, keluar darah mengalir macam manusia lah. Tapi kalau nyamuk, kalau cicak, dia darah tak mengalir, maka tak apa. Haiwan-haiwan yang kecil lah terutamanya ya. Kita berjalan-jalan masuk surau terpijak air cicak. Kalau sebelum sembahyang maybe kita pergi basuh, tak rela lah tak cicak kat kaki. Tapi kalau dah sembahyang tengok ada tak cicak, macam mana? Sembahyang mula, sembahyang dapat pahala 2 kali ganda. Tak payah ya. Tai cicak tu dimaafkan. Kecuali kalau banyak sangat, tengok kat kaki ada 10 tai cicak, masuklah ya. Dia banyak sikit pun lama, berbeza kadarnya. Tapi secara uruf lah, kalau kita tengok takat 1, 2, 3 is okay ya. Tapi kalau dah lebih daripada itu, banyak sangat tu kena basuh lah ya. Tapi jangan berlaku lah biasa satu je tai cicak ni pun ya. Kemudian next nanti kita masuk ni lah, Syekh Urai balik lah ya, mutawassithah, mughallazah dan mukhafafah tu cara lebih terperinci sikit. Najis ni tak sulit sangat. Cuma dia ada benda-benda yang khilaf lah, macam darah ya. Najis ke tak najis, itu menarik juga yang tu. Lain tak ada apa pun. Lain dia very straight to the point. Ada yang tanya apa-apa? Ada soalan? Tak ada soalan? Tak nak tanya pasal mandi safar? Tak payahlah ada ramai orang jawab pun. Saya setakat itu dulu. Aku lakukan oleh azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup menjadi kita tasbih kafarah dan surah An-Nas.